الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya pengurusi, timbalan pengurusi barisan bertakbir surau, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita lama tidak bertemu, yang mana kalau ikut catatan pada buku saya ini, kali terakhir saya hadir ke surau ni ialah pada tarikh 11 hari bulan 4 2021. Alhamdulillah, setelah kita sekian lama terhalang daripada melakukan ibadah secara solat secara berjamaah, kuliah-kuliah dihentikan seketika, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa tuan-tuan. Tuan-tuan duk berdoa, duk minta dengan Allah supaya dikembalikan kenikmatan untuk solat berjamaah dan juga pengisian-pengisian agama di surau-surau, di masjid-masjid. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan. Maka kita sebagai orang Islam, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, lebih-lebih lagi yang diberikan itu ialah benda yang kita sangat-sangat nak, maka patut sangatlah untuk kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan melafazkan alhamdulillah. Bahkan tanda syukur kepada Allah ini kita menunjukkan keseronokan kita, kegembiraan kita terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan, bagi mereka yang berfikiran, yang bertafakur, yang berfikir dengan nikmat ataupun kejadian Allah ini, mereka tidak akan rasa terbeban dengan situasi yang berlaku. Kerana disebut oleh Imam Athaullah Skandari bahawa manusia ni dia berfikir dua cara. Satu, dia berfikir daripada bawah ke atas. Satu, dia berfikir daripada atas ke bawah. Apa maksud dia tuan-tuan? Ada setengah manusia ni dia tengok ciptaan dulu baru pencipta. Ada setengah manusia pula berfikir dia tengok pencipta dulu baru ciptaan. Maksud dia macam mana? Setengah orang berfikir benda ni jadi ada kerana ada pencipta. Itu satu konsep pemikiran. Satu lagi dia kata manusia ini berfikir ada pencipta barulah jadi benda ni. Itu konsep manusia ini tuan-tuan. Jadi kita boleh kita nak guna hak mana-mana pun, tetapi lebih hebat kalau kita letakkan jadinya apa-apa ni maknanya ada pencipta yang menjadikannya. Jadinya situasi sekarang ni ada pencipta yang mentadbir untuk menjadikan situasi sekarang ni. Maka kalau kita berfikir secara demikian, maka keyakinan kita terhadap kehebatan, kebesaran Allah tidak akan luput, tidak akan berkurangan walaupun apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita. Kerana kita yakin pencipta itu wujud dan dialah yang menciptakan sesuatu apa pun di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan sambung perbincangan kita yang tertunggak, yang tertangguh lebih kurang 6 bulan, 5-6 bulan yang lepas dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam bab, ya ini bab taubat.
Bagi mereka yang ada buku pada muka surat 24. Pada pertemuan kita sebelum ni, kita akhiri perbincangan kita dengan satu kisah seorang anak muda yang menggali kubur dan mengambil kain kafan perempuan yang mati. Tuan-tuan mungkin ingat lagi, kita berhenti pada kisah tersebut. Yang mana selepas dia ambil kain kafan tu, ditakdirkan digoda oleh syaitan, lalu mari rasa satu macam, dia pun melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan kepada mayat tadi. Itu yang kita faham, yang kita ingat perbincangan kita sebelum ni. Dan akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah. Selepas diceritakan hal itu, Rasulullah berpaling muka daripada dia. Dan akhirnya Rasulullah kata, nerakalah bagi kamu, kerana perbuatan itu orang tak buat, dan dia buat. Ini nak cerita pada tuan-tuan, pernah ditanya kepada Al-Hasan, ini Hasan Al-Banna. Soalan ditanya kepada Imam Hasan Al-Banna, wahai Al-Hasan, adakah syaitan itu tidur? Soalan dia tuan-tuan. Adakah syaitan itu tidur? Orang tanya. Kita pun kalau fikir logik atas sifat manusia, sifat makhluk ini, ada masa dia berehat, ada masa dia bekerja. Jadi syaitan ni macam mana? Adakah ketika manusia tidur, dia pun tidur juga? Tidak tuan-tuan. Jawab Syekh Imam tadi, dia kata, seandainya syaitan itu tidur, nescaya kamu semua, kita semua boleh beristirahat. Tak ada masa bagi syaitan itu tidur. Wa imma ketika kita tidur sekalipun dia tak tidur, dia tetap akan cuba untuk menggoda kita walaupun dalam keadaan kita tidur. Sebab itu kita diajar kalau malam-malam kita bermimpi, mimpi benda-benda buruk, kalau tersedar tengah malam, kita kena ludah sebelah kiri. Kerana apa? Itu semua daripada godaan syaitan, gangguan ataupun datang daripada kerja syaitan. Maka disambungkan kisah tadi. Akhirnya anak muda ini selepas dia bertaubat dan sebagainya, Allah memuliakan dia dengan menghantar berita penerimaan taubatnya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun memanggil, memanggil dan menyampaikan kepada anak muda itu kabar gembira tersebut. Dimuliakan dia. Jibril yang datang bagi tahu Nabi, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia mengadu, dia mengeluh, dan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disambungkan kisah, dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki yang tidak boleh bertaubat dengan baik. Maksud tidak boleh bertaubat dengan baik ni macam mana tuan-tuan? Setiap kali dia bertaubat, dia akan berbuat kejahatan lagi. Taubat buat jahat, taubat buat jahat. Ini standard manusia tuan-tuan. Kita pun macam tu tuan-tuan. Tahun taubat, kemudian lama sikit lupa, buat jahat balik, buat maksiat balik. Baik. Maka hal ini berlangsung selama 20 tahun. 20 tahun dia duduk macam tu. Taubat buat jahat, taubat buat jahat, taubat buat jahat. 20 tahun duduk ulang-ulang begitu. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakanlah kepada hamba-Ku si fulan bin si fulan, aku murka kepadanya. Maknanya direct Allah Ta'ala tegur orang ni. Wahai Musa, bagi tahu si fulan bin si fulan perangai dia, taubat buat jahat, taubat buat jahat, taubat lepas tu maksiat ni aku marah, seolah-olah main-main dengan taubat. Baik. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan risalah itu, teguran itu kepada orang tersebut. Maka apabila dia dapat berita, Nabi Musa bawa berita tersebut, teguran daripada Allah ini, maka orang tu bersedih. Lelaki tadi rasa sedih. Yalah, Allah Ta'ala marah, murka, sedih dia. Baik. Dan dia pergi ke tengah gurun Sahara sambil berkata, ini tuan-tuan, ini kisah dia. Apabila ditegur oleh Nabi Musa,
Dia pergi duduk seorang-seorang tengah apa tuan-tuan? Tengah gurun Sahara. Ini tuan-tuan, amalan dia tuan-tuan. Cara dia tuan-tuan. Kalau kita nak taubat ni tuan-tuan, dia tak boleh taubat cara ramai-ramai. Tak jadi tuan-tuan, duduk ramai-ramai, jom kita pakat-pakat taubat. Tak boleh. Sebab itu kalau zaman dahulu-dahulu, ada sebahagian daripada ulama terdahulu, orang-orang alim terdahulu tuan-tuan, apabila dia rasa dia nak dekat diri kepada Allah, dia bersuluk, dia panggil dia bersuluk. Berkhalwah, istilah dia berkhalwah, bersuluk. Jauh daripada manusia, duduk seorang-seorang. Ketika itu dia ada masa yang lapang. Ketika itu dia merasakan dunia ini sempit bagi dia. Dan ketika itu dia akan rasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pun sama tuan-tuan, ketika mana kita rasa jauh, kita rasa banyak buat dosa, ketika mana kita nak bertaubat dan sebagainya, carilah tempat sembunyi-sembunyi daripada kesibukan dunia. Bukan bermaksud nak taubat kena mari masjid, duduk dalam masjid, tidak tuan-tuan, tak semestinya dalam masjid. Nak buat ibadah betul lah, sembahyang masjid dan sembahyang dan sebagainya. Tapi kalau kita nak taubat, tak semestinya kena mari duduk iktikaf dalam masjid. Cari tempat orang tak sibuk, tak ada. Asingkan diri kita. Ini kaedah yang dibuat. Sebagaimana yang kita perhatikan tuan-tuan. Mungkin antara tuan-tuan ni pernah dikuarantin di rumah. Kerana apa? Kerana Covid. Mungkin ada antara kita ni sama ada kena Covid ataupun dikuarantin, kontak rapat dan sebagainya. Perhatikan tuan-tuan. Ketika mana kita menjauhkan diri daripada masyarakat, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan masa yang panjang pada kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pengalaman ketika mana tuan-tuan kuarantin, apa yang tuan-tuan buat? Baca Quran, zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, zikir. Sebab apa? Nak buat benda lain tak ada. Tak sibuk dah dengan urusan dunia, tak sibuk nak keluar pergi shopping, tak sibuk nak tengok orang dan sebagainya. Ketika itu kita menyibukkan diri kita ini, mempersiapkan diri kita, takut-takut makin teruk sakit kita. Ada masa panjang. Habis je daripada kuarantin, terus hilang masa tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Bagaimana Allah Ta'ala nak didik kita melalui prosesnya kita kena COVID-19 ni tuan-tuan. Prosesnya ialah nak menyedarkan kita ketika mana kamu dalam kesempitan. Ketika itu kamu sangat-sangat mengharapkan Allah. Orang yang kena tuan-tuan. Jadi, inilah cara dia untuk kita bertaubat pada Allah, yakni menjauhkan diri daripada masyarakat dan duduk seorang-seorang dan kita taubat. Maka lelaki ini duduk di padang Sahara dan dia buat apa tuan-tuan? Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, Tuhanku, telah habiskah rahmatmu ataupun kemaksiatanku telah merugikanmu? Dia mengadu, merayu pada Allah. Wahai Allah, rahmatmu ni luas. Adakah kerana maksiat aku ni habis dah rahmatmu? Begitu tuan-tuan. Bukan dia nak cabar Allah, tapi dia mengadu, kecil sangat ya Allah dosa aku ni nak banding rahmatmu. Yang ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disebut dalam satu hadis, Rasulullah sebut, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin. Dia senang buat amal baik, dia merasa sedih atas dosanya, itu tanda orang mukmin. Dia ni, orang ni yang sedih. Dia sedih pada dosa dia. Maka dia rasa menyesal dan dia merayu, mengadu pada Allah. Adakah dia kata dah habis dah nikmatmu, keredaanmu, pengampunanmu dah habis dah ya Allah? Rahmatmu dah habiskah disebabkan dosa aku ni? Maka disambung lagi, sudahkah habis ampunanmu atau engkau kedekut kepada hamba-hambamu? Keampunan Allah ni luas. Adakah kamu kedekut nak beri keampunanmu kepadaku? Adakah dosa yang besar melebihi ampunanmu? Ada dosa lagi besar daripada pengampunanmu ya Allah? Kamu tak boleh nak ampun ke aku? Yang ini semua ini adalah rintihan-rintihan
daripada lelaki ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Disebut oleh Ata'ullah, Imam Syekh Ata'ullah Askandari menyebutkan dalam kitab Al-Hikam. Tuan-tuan pernah dengar nama kitab Al-Hikam ni? Ini kitab tasawuf besar, rujukan tasawuf besar lah kita kata. Disebutkan salah satu daripada kata-kata Imam Al-Hikam. Dia dalam kitab Al-Hikam ni dia ada kata-kata pertama, kata-kata kedua, kata-kata ketiga. Pesanan ke-59 disebut la ya'zumu zunub indaka azmatan tasudduka an husni zanni billah ta'ala fa inna man arafa rabbahu istaghsara fi jambi karamihi zunubihi. Maksudnya, jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu. Jangan kamu rasa besarnya dosa itu sehingga dapat merintangi engkau daripada husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu merasakan dosa yang kamu buat itu besar sangat sehingga hilang sangkaan baik kamu kepada Allah. Apa sangkaan baik kamu kepada Allah ni? Kita kena faham bahawa Allah ni ada pengampunan dia. Dia boleh ampun. Besar mana sekalipun dosa yang kamu buat. Ya Allah, besarnya dosa aku. Apa nak jadi pada aku? Tak, tuan-tuan. Ya Allah, aku telah buat dosa besar. Kamu ampunlah aku kerana pengampunanmu lebih besar daripada dosaku. Tapi bukan nak kata suruh kita buat dosa. Maksudnya kita buat dosa dalam keadaan dosa kita itu besar, kita kena ingat bahawa Allah boleh mengampunkan kalau dia nak. Dan dia mampu untuk mengampunkan kita. Jadi mintalah dengan dia. Yang menjadi masalah ialah kita tidak minta, maka Allah Ta'ala takkan bagilah. Baik. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah, kata Ata'ullah Askandari, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan. Keluasan kemurahan Allah. Dosa ni kecil lah kalau nak banding kemurahan Allah. Ini semua dalil-dalil ataupun kata-kata untuk kita jangan putus asa daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus asa, tuan-tuan. Hak mari ni alhamdulillah orang baik-baik belaka, tuan-tuan. Jadi katalah satu masa ada orang datang bertemu tuan-tuan. Saya bukan kata tuan-tuan ni kaki maksiat, tidak. Tapi kenapa kita belajar benda ni? Takut satu masa orang datang berjumpa tuan-tuan, ada panduan kepada kita. Orang datang bertemu dengan tuan-tuan, dia kata, Haji ni kaki surau, kaki masjid. Saya ni banyak buat dosa, Haji. Macam mana Allah Ta'ala terima tak lagi dosa kita? Macam mana nak jawab, tuan-tuan? Ini tujuan-tujuan kita belajar ni. Bukan hanya sekadar untuk diri kita. Sekarang ni tuan-tuan kata, oh ustaz duk cerita buat dosa, aku tak buat dosa. Tidak, tuan-tuan. Untuk kita pun duduk sini memanglah tak buat. Aku bukan buat dosa besar. Kita rasa jangan, tuan-tuan, satu bahaya juga tu. Tapi kita ambil sebagai apa? Sebagai bekalan. Datang orang bertemu dengan kita, macam mana saya ni nak taubat, macam mana Allah Ta'ala terima tak lagi taubat saya? Maka jawab pada dia, zaman Rasulullah ada hak dahsyat lagi daripada awak ni. Awak buat dosa apa? Dia ni berzina dengan apa? Dia ni menstubuhi mayat pun Allah Ta'ala ampun. Zaman Nabi Musa, orang tu buat taubat, berdosa, buat taubat, buat dosa pun, duduk seorang-seorang minta ampun dengan Allah, meradu pada Allah, maka Allah Ta'ala ampun juga. Ini tujuan, tuan-tuan, supaya memberi motivasi pada diri kita dan juga keyakinan untuk kita berhadapan dengan masyarakat. Padahal kemurahanmu, kata lelaki tadi, adalah termasuk sifat-sifatmu yang qadim. Sedangkan kecelaan adalah termasuk sifat-sifatku yang lahir kemudian. Maknanya kemurahan ni memang sifatmu, ya Allah. Buat dosa ni sifat kemudian, sifat baru ni. Semua sifat-sifat yang kemudian, yang baru ini adalah sifat daripada makhluk. Sedangkan sifat-sifat qadim itu sifat kamu. Apakah sifatku telah mengalahkan sifatmu? Adakah benda baharu ni, sifat manusia ini mengalahkan sifat qadim Allah? Itu kata dia.
Merayu tuan-tuan. Dia merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau menutup tirai rahmatmu daripada hamba-hambamu, kepada siapa lagi mereka berharap, wahai Allah? Kalau tak ada, sebab tadi Allah Ta'ala kata murka pada dia. Samalah macam kita bila kita sedar bahawa perbuatan kita dimurkai oleh Allah. Sebelum ni tak sedar, tiba-tiba kita sedar bahawa perbuatan kita itu dimurkai oleh Allah. Contoh macam mana tuan-tuan, kata-kata kita ni boleh membawa kepada syirik tuan-tuan. Sakit kita ni, Covid ni datang daripada mana? Ini manusia punya buatan ni. Jangan tuan-tuan, bahaya tu semua kuasa Allah. Ada orang tu tuan-tuan, dia kata Covid tak boleh nak sekat dan sebagainya. Ada orang tuan-tuan dalam satu keluarga, semua kena, seorang tak kena pun ada tuan-tuan. Maknanya kita tak tentu. Itu kuasa Allah belaka. Baik. Tetapi apa daya kita kena ada usaha. Usaha kena ada tuan-tuan. Untuk mengelak dan sebagainya. Jadi jangan sampai kata-kata kita itu menunjukkan kata-kata kita itu tidak bertunggakkan, tidak meletakkan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau usir mereka, kepada siapa lagi mereka boleh datang? Kalau kamu marah kepada manusia yang buat dosa ni, makhlukmu yang buat dosa ni, pada siapa lagi mereka nak pergi? Itu baik. Tuhanku, jika telah habis rahmatmu, pasti aku mendapat seksa. Sampaikanlah kepada semua hamba-Mu bahawa aku telah menebus mereka dengan diriku. Akhir sekali dia kata, jika tak ada rahmat daripada-Mu, maka nescaya aku ni diseksa. Aku takut kena seksa. Jadi aku mengharapkan rahmat-Mu untuk mengelakkan aku daripada diseksa. Dan aku tebus semua makhluk-Mu ni dengan aku tanggung dosa mereka. Hebat tuan-tuan. Tak apalah kalau aku dah confirm aku kena seksa, aku sanggup ambil semua dosa orang lain, aku tanggung, lepaskan orang lain. Ini salah satu cara lagi tuan-tuan. Kita minta keselamatan kepada orang lain. Kita minta keselamatan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan beri juga keselamatan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita sangat-sangat tidak digalakkan untuk mendoakan keburukan kepada orang lain. Tak digalakkan sangat-sangat. Walaupun orang tu kita tahu jahat tuan-tuan, kita tahu dia kaki maksiat, dia gitu gini, kita tidak disuruh, kita tidak digalakkan untuk berdoa keburukan. Bahkan kita diminta untuk mendoakan kebaikan. Kita tengok budak-budak muda ni tuan-tuan, lalai gitu gini, ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu, turunkanlah sedikit rahmat-Mu kepada mereka supaya mereka ini sedar tentang kesilapan mereka. Kita doa tuan-tuan. Padahal budak tu main motor tuan-tuan, perau depan rumah tuan-tuan. Sakit telinga kita. Orang kita tengok rakan-rakan sebaya kita. Masa kita ni tuan-tuan petang-petang nak mari surau ni tuan-tuan nak mari surau, dia duduk pakai seluar pendek lagi, duduk basuh kereta. Kadang-kadang sakit hati juga. Dia ni tak sedar-sedar lagi. Kita doa, ya Allah, kamu bukakanlah hatinya ya Allah, supaya dia terasa untuk datang, dekatkan diri. Minta kamu ampunkanlah dosa dia ya Allah. Jadi dalam satu hadis yang ni kita kena pegang baik-baik tuan-tuan. Ketika mana, lebih kurang maksud hadis tu, ketika mana kamu mendoakan kepada seseorang lain, ketika itu ada satu malaikat yang akan mengaminkan doa kamu, dan dia kata walaka, dan bagi kamu. Ketika mana kamu doakan kepada orang lain, tak kira lah doa baik ke doa buruk ke, ada satu malaikat yang akan datang, yang akan bawa doa tersebut, bawa naik doa tersebut dan mengaminkan doa tersebut, dan dia kata walaka, dan bagi kamu. Jadi kita tengok jiran kita tuan-tuan, jiran kita ataupun kawan-kawan kita nak kahwin dua, nak sangat kahwin dua, kita pun doa, ya Allah berikanlah dia kahwin dua. Dia nak sangat kahwin dua. Lepas tu malaikat tu pun jawab, walaka, kamu pun sama, dapat juga. Berani tuan-tuan? Tak berani kan? Nampak serius sangat pagi ni, tak boleh juga tuan-tuan. Nampak tuan-tuan serius je. Betul, tak taubat ni serius, tapi jangan sampai tak berkerut dahi tuan-tuan. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, maka kita doakan orang lain. Sama juga macam
zaman Rasulullah ni, dia doakan pada orang lain, ya Allah aku tanggung semua dosa orang lain, tak apa, aku ambil. Sebab apa? Confirm dah aku ni kena azab, apa orang lain aku ambil semua, lepaskan orang lain. Begitu lebih kurang dia. Doakan keselamatan kepada orang lain. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, pergilah kepadanya dan katakanlah, walaupun dosa-dosamu sepenuh bumi, dah kamu ambil dah semua orang lain dan dosa kamu tu dikumpul-kumpulkan sepenuh bumi sekalipun. Kata Allah kepada Nabi Musa, walaupun dosa orang tadi sepenuh bumi, nescaya Allah, aku mengampuninya setelah engkau mengenalku, kesempurnaan kekuasaan, ampunan dan rahmatku. Tidak mustahil bagi Allah nak ampunkan dosa orang tersebut kalau orang tu benar-benar kenal Allah. Maksudnya tuan-tuan, antara perkara yang kita kena ingat dalam kita nak bertaubat kepada Allah, pertama kita kena kenal Allah. Kena kenal Allah. Tahu Allah ni boleh mengampunkan, Allah ni maha besar, segala rahmat datang daripada dia, semua dia yang mentadbir. Rububiyah, uluhiyah, hak kita dah belajar dalam bab tauhid tuan-tuan. Ketuhanan dia, kekuasaan dia, kita tahu belaka tuan-tuan. Kemudian kita tahu juga kesempurnaan kekuasaan dia. Tidak ada satu pun kekuasaan dia yang tidak sempurna. Sangat-sangat sempurna kekuasaan dia. Kalau kita ni tahu, sekadar tahu depan mata kita, tetapi Allah bukan hanya depan dia, dia tahu belakang, kiri, kanan, semua dia tahu segalanya. Kalau kita ni mendengar apa yang ada, kalau kita manusia ni mendengar apa yang ada sekitar kita, apa yang dirakamkan dan sebagainya. Bahkan Allah dengar segala-galanya. Bagaimana yang tuan-tuan tahu di akhirat nanti Allah Ta'ala ni boleh sebut satu persatu perbuatan kita tuan-tuan. Kadang-kadang mari terfikir juga, macam mana Allah ni dengan makhluk yang cukup ramai ni tuan-tuan. Makhluk atas muka bumi ni, maka makhluk ni cukup ramai, macam mana Allah boleh tahu satu persatu tuan-tuan, tak terlepas satu pun. Ambil mudahlah tuan-tuan, ambil cara mudah, faham mudah tuan-tuan. Allah Ta'ala ni ramai dia punya reporter dia tuan-tuan. Di akhirat nanti Allah ni ramai reporter dia. Kita ni tak ramai reporter kita terhad. Reporter Allah di akhirat ni cukup ramai. Siapa reporter dia tuan-tuan? Siang itu diciptakan ni, kita nak masuk siang ni. Siapa yang cipta siang? Allah. Maka itu adalah reporter dia. Tadi kita tinggal malam tadi yang kita tinggal tu, siapa yang cipta malam? Allah yang cipta malam. Kita duduk atas, kita nampak langit, bawah nampak bumi. Siapa cipta langit, siapa cipta bumi? Allah. Maka dia juga jadi reporter kita di akhirat. Bahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini jadi reporter dia. Maka tidak ada satu pun, tidak ada satu pun yang boleh terlepas, kerana kita berada semua di sekeliling ciptaan Allah. Bahkan Allah sendiri tu, dia ada sifat pengetahuan, mengetahui dia itu, dia dah tahu dah. Tambah lagi ada reporter pula. Hak dia mengetahui itu, kita mungkin kita kata, ya Allah, macam mana kamu nak tahu gini-gini, betul kau? Katalah tuan-tuan, jahat mulut kita. Jahat mulut kita ni bukan betul ni, jahat mulut tuan-tuan. Na'uzubillah lah, tak nak ada pemikiran begitu, tapi jahat mulut. Betul kau Allah Ta'ala boleh tengok segala-gala, boleh tahu segala-gala ni? Jahat mulut tuan-tuan. Tak apalah kalau tuan-tuan tak nak pegang Allah Ta'ala dapat ni, na'uzubillah, tapi dia tentu dapat, cuma nak bagi tahu tuan-tuan, nak pencerahan. Kalau kita kata begitu, mari pemikiran begitu, tak apalah. Jangan lupa, segala makhluk ini adalah ciptaan Allah, dan di akhirat semuanya akan bercakap benar di depan Allah. Maka tidak ada sebab untuk kita lari daripada Allah dan berselindung daripada pengetahuan Allah. Maka sebab itu, kalau kita benar-benar tahu kesempurnaan kekuasaan dia, maka ketika itu sesuailah kita nak bertaubat. Dan ketika mana kita tahu keampunan dan rahmat Allah terluas, Maha Pengampun, Allah boleh ampun apa saja, dia boleh bagi rahmat kepada siapa saja, ketika itu barulah jadi kita ni sesuai untuk taubat. Maknanya taubat ni tuan-tuan, dia bukan kata tukar baju semata-mata, tidak. Daripada pakai seluar pendek pergi pakai jubah, taubat dah tu, tidak ni tuan-tuan. Daripada tak datang surau, datang ke surau, itu tidak lagi. Sebab ramai juga orang datang surau tuan-tuan.
Ramai orang datang surau sebab apa? Dah tua, dah tak ada tempat nak lari, malu, datang surau. Itu bukan taubat tu tuan-tuan. Bukan. Maknanya kita kena faham, nak mendapatkan taubat, nak kata kita ni taubat, antara perkara kita kena tahu, kita kena buat, itu kita kenal Allah. Kena kenal Allah. Kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kena belajar mengenali Allah. Caranya dengan belajar tauhid. Kemudian kita tahu kesempurnaan kekuasaan dia, kita tahu dia ni maha pengampun, ampunan dia, semua ni bab tauhid kita kena perkukuhkan. Seterusnya disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suara yang lebih Allah sukai daripada suara hamba-Nya yang berdosa lalu bertaubat dengan mengucapkan Tuhanku, hingga Allah berfirman. Maksudnya Allah Ta'ala suka hamba dia ni buat dosa, kemudian dia bertaubat, dia merayu, ya Allah, aku telah buat dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Kalau macam tu maknanya kita faham Allah Ta'ala suka pada orang buat dosa. Tidak, dia suka orang yang lalai kemudian ingat balik pada dia. Kerana disebut juga dalam kitab Al-Hikam, disebut Allah Ta'ala ni lebih suka kepada mereka yang mana buat apa, Allah Ta'ala ni suka orang yang buat pahala, kemudian bukan Allah Ta'ala ni tidak suka kepada orang yang buat pahala, dalam masa yang sama dia merasa bangga dengan pahala yang buat. Dan Allah Ta'ala lebih suka orang yang mana dia berdosa kemudian dia sedar dosa dia baru dia bertaubat. Orang ni buat pahala tetapi dia rasa bangga dengan pahala dia, Allah Ta'ala tak suka. Tidak, itu bukan manusia yang baik. Lebih lagi jadi orang tu baik ialah dia buat dosa, dia sedar dia buat dosa, dia taubat. Itu lebih baik daripada orang yang buat pahala dalam keadaan dia merasa lebih bangga dengan pahala dia. Jadi begitulah tuan-tuan. Ini adalah dugaan pada orang yang baik-baik. Tuan-tuan ni tergolong dalam golongan orang baik-baik. Ketika mana orang tidur, tuan-tuan dah bangun dah, mari bersusah payah. Ketika umur-umur senja ni tuan-tuan, kalau masa-masa muda-muda dulu tuan-tuan bangun tidur pagi ni badan rasa segar tuan-tuan. Tapi dah tua ni tuan-tuan bangun tidur pagi badan rasa sakit. Itu dia tuan-tuan. Saya pun sekarang ni pelik tuan-tuan. Kalau dulu lepas tidur bangun tidur rasa segar je. Sekarang bangun tidur rasa sakitnya belakang, sakit belikat lah, begitulah, beginilah tuan-tuan. Kenapa nak bagi tahu tua dah tu? Tak tahulah, takut tuan-tuan tak terasa rasa segar bangun pagi rasa gagah. Dulu bangun pagi rasa gagah, lah ni bangun sekarang ni bangun pagi ambil masa setengah jam dulu nak panas enjin tuan-tuan. 5 minit duk termenung nak betul urat begitu begini masuk tandas slow tuan-tuan, nak kena air pun rasa sejuk ketar tuan-tuan. Mari datang nak sampai ke surau ni pun rasa badan bergeraknya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tua lah. Maka ketika mana kita ni jadi begini tuan-tuan, jangan pula kita rasa Allah bagusnya aku, jangan. Itu bahaya tuan-tuan. Bahaya dah tuan-tuan. Itu semua godaan cara kerja syaitan untuk menjadikan kita ni sesat dalam amal ibadah kita. Baik. Sambung pada hadis tadi, hingga Allah berfirman, aku menyambutmu hambaku, mintalah apa yang engkau inginkan. Engkau merupakan hambaku seperti para malaikatku. Aku berada di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di atasmu dan dekat pada batin kalbumu. Saksikanlah para malaikatku bahawa aku telah mengampuninya. Maksudnya tuan-tuan, orang yang berdosa kemudian dia bertaubat, ketika mana Allah Ta'ala dengar taubat dia, Allah Ta'ala terima taubat dia, orang ini lebih cepat dikurniakan ataupun dimakbulkan doa dia. Maka oleh itu tuan-tuan, kena, sebab tu sangat-sangat ulama kata kita ni wajib bertaubat. Kenapa? Dalam masa yang sama dengan kita bertaubat ini, Allah Ta'ala ampun dosa kita dan memakbulkan doa kita tuan-tuan. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, kita tak boleh rasa kita ni manusia hamba Allah yang tidak buat dosa. Tak boleh tuan-tuan. Kerana itu kena sering-sering kita bertaubat. Kemudian sikit lagi kita pergi tuan-tuan, Zunnun
Al-Misri, seorang ulama tasawuf. Zunnun Al-Misri ni tuan-tuan pernah dia dituduh sebagai zindik. Apa dia zindik? Ulama mengatakan maksud zindik ini ialah mereka yang berpura-pura Islam, sebagaimana munafik. Orang munafik, itu zindik. Kalau tuan-tuan dengar kalimah zindik ni, dia ada dua pemahaman, dua tafsiran daripada ulama. Zindik ini tafsiran yang pertama ialah mereka yang berpura-pura Islam, sedangkan dia bukan Islam, sebagaimana munafik. Maksud yang kedua, zindik ini disebut oleh Imam Syafi'i juga, ialah mereka yang menolak agama, itu namanya zindik. Jadi tuan-tuan, zindik ni ada dua maksud. Jadi Zunnun ini terkenal di Al-Misri, orang Mesir. Satu masa dia pernah dituduh sebagai zindik, berpura-pura dalam agama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan dia tuan-tuan ketika mana dia meninggal tuan-tuan. Ketika mana Zunnun Al-Misri ni meninggal, burung-burung datang jadi payung kepada dia tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Burung tu jadi payung, bawa jenazah penuh dengan burung, tak kena panah, sebab burung tu jadi payung dia. Ini Allah Ta'ala tunjuk kelebihan dia. Kita tengok juga di sini banyak juga kes-kes orang-orang alim meninggal tuan-tuan, teduh jadi tuan-tuan. Ini semua dalil-dalil keberkatan orang tersebut. Kita bimbang takut sampai masa kita mati hujan ribut naya tuan-tuan. Sampai masa kita mati mari hujan ribut, naya. Mula-mula geduk tu rega dah. Geduk ni hebat ni orang ni. Sekali turun hujan ribut tuan-tuan, nak tanam pun payah. Hak kita paling bimbang kerana sifat kita, perangai buruk kita, tanah tak terima tuan-tuan. Sebagaimana di Turki diceritakan pemimpin dia hak dulu tuan-tuan, sampai sekarang busuk lagi tuan-tuan, bau busuk lagi makam dia tuan-tuan, kubur dia tu. Nanya tuan-tuan kalau jadi macam tu. Jadi kita tak mahu macam tu tuan-tuan. Zunnun Al-Misri berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hambanya yang menanam pohon-pohon dosa dan menyiramnya dengan air taubat. Ada hamba Allah ni kerja dia tanam pohon dosa, lepas tu dia siram dengan air taubat. Tu je kerja dia. Ada. Jadi jangan peliklah tuan-tuan. Jangan pelik. Aku ni payahlah nak lari daripada buat dosa. Jangan pelik. Memang ada hamba Allah yang macam tu. Jangan pelik tuan-tuan. Macam-macam dah aku usaha tak nak buat dosa, tapi terbuat juga. Macam-macam dah aku usaha tak nak buat maksiat, tapi buat juga. Memang ada hamba Allah yang begitu. Dia tanam pokok dosa, dia siram dengan air taubat. Tanam, lepas berdosa dia taubat. Lepas berdosa dia bertaubat. Lepas berdosa dia bertaubat. Baik. Lalu pohon-pohon itu berbuah penyesalan dan kesedihan. Hasilnya tuan-tuan, lepas dia siram air taubat itu, maka ada penyesalan. Maknanya bagus dah tuan-tuan. Sekurang-kurang tu bagus dah benda macam tu. Buat dosa kemudian taubat rasa menyesal. Bagus dah tuan-tuan. Hak kita bimbang buat dosa, taubat tak mahu, tak rasa menyesal. Hak tu hak kita bimbang. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat dosa jangan bimbang kalau kita ada rasa Allah menyesalnya aku buat dosa tadi. Itu pun sudah baik dah. Baik. Mereka pun lantas menjadi gila, tapi bukan orang yang gila. Pening jadi, aku ni macam mana ni? Aduh, sakit kepala aku fikir ni, perangai aku ni. Nak kata gila tak gila, jadi sasau sikit. Macam mana nak buat ni? Baik. Mereka berpura-pura bodoh tanpa kesedaran dan tidak bisu. Mereka itu para ahli balaghah ataupun orang yang retorik dan orang-orang fasih yang mengenal Allah dan Rasulnya. Maknanya orang yang taubat ni dikatakan oleh Zunnun, sebenarnya walaupun dia buat dosa, dia taubat, dia menyesal, orang itu sebenarnya dah kenal Allah. Maksud kenal macam mana? Dia tahu Allah tak pernah tutup pintu taubat. Jangan bimbang. Jangan bimbang, kata Zunnun. Walaupun kita buat dosa, kemudian kita taubat, kita menyesal, buat dosa pula, taubat menyesal, buat dosa pula, taubat menyesal. Orang macam tu pun sudah dikatakan sebagai orang yang kenal Allah dah. Sebab apa? Dia ada rasa nak taubat dan dia rasa menyesal atas dosa dia. Baik. Kemudian mereka meminum secawan air jernih, mereka mewarisi kesabaran atas ujian yang panjang. Dia tahu bahawa dosa itu adalah ujian yang berterusan.
Ujian sebagai manusia. Manusia ni diuji, tuan-tuan. Bagaimana bermula ujian daripada siapa? Daripada Nabi Adam lagi. Diuji dengan buah khuldi, diuji dengan tipu daya syaitan. Bermula daripada makhluk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah lagi diuji, maka kita kena sedar bahawa kita takkan pernah lepas daripada ujian. Lalu hati mereka sangat sedih di alam malakut, fikiran mereka melayang di antara bintang-bintang. Ini cerita panjang ni, tuan-tuan. Kata-kata Zunnun ini kata-kata orang falsafah, kata-kata berkenaan dengan tasawuf dalaman ni, tuan-tuan. Baik, saya nak bawa sedikit lagi tambahan tentang saranan-saranan untuk kita bertaubat ni, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum walijaa biqaumin yaznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa, tuan-tuan? Wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku di dalam genggamannya. Nabi sebut demi nyawaku di dalam genggamannya. Lau lam tuznibu, sekiranya makhluk manusia ini tidak buat dosa. Kamu, kalau sekiranya kamu ni tak buat dosa. Nabi sebut hadis sahih, tuan-tuan. Andai kata kamu semua tak buat dosa, la zahaballahu bikum, Allah Ta'ala akan hilangkan kamu, hapuskan kamu, walijaa biqaumin, akan didatangkan satu kaum yang lain, yaznibuna, yang mana mereka itu akan buat dosa. Sekiranya kamu ni perfect 100%, tak ada seorang pun buat dosa, maka kata Nabi akan dihapuskan kamu ni semua, akan didatangkan kaum lain, golongan lain pula, yang mana golongan tersebut akan buat dosa. Yaznibuna fayastaghfiruna Allah, maka selepas mereka tu buat dosa, mereka minta ampun dengan Allah. Fayaghfirulahum, maka Allah akan mengampunkan mereka. Begitu Nabi sebut. Makna jangan pelik lah. Kalau kita tengok orang buat dosa, kita sendiri buat dosa, jangan pelik. Nabi sebut dah mustahil. Mustahil sesuatu tempat itu tidak ada orang buat dosa, mustahil. Tetapi dalam masa tersebut Allah Ta'ala, Nabi sebut kena bertaubat. Kenapa? Allah Ta'ala ni ada satu sifat, supaya tidak terabai sifat pengampunan Allah. Allah kan ada sifat Maha Pengampun, Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi kalau tak ada orang buat dosa, maka apa guna sifat Ghaffar tersebut? Tak kenalah pada sifat Allah. Allah bersifat dengan sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Tapi tak ada orang minta ampun dan dia tak guna pun sifat mengampunkan dia, maka tak sesuai lah sifat tu. Salah tak kenalah. Jadi tak boleh. Setiap sifat yang ada pada Allah, yang kita baca Asmaul Husna 99 nama, semua tu Allah Ta'ala guna tiap-tiap masa. Bukan kata guna hak ni guna minggu ni, hak ni guna minggu ni. Tak, setiap masa diguna serentak. Memberi rezeki, Maha mengampun, Maha mengetahui, Maha melihat. Semua tu Allah Ta'ala guna setiap masa. Maka kalau tidak ada, tak terguna salah satu daripada sifat-sifat Allah yang banyak itu, maka sifat tersebut tak kena. Sia-sia lah. Dan sesuatu yang sia-sia mustahil berada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian sedikit saya nak tambah di sini, tuan-tuan, ialah cara mengurangi dosa. Itu je, tuan-tuan. Nak hilang terus dosa ni payah, tuan-tuan. Nak mengurangi dosa, kawal sikit. Cara kita nak kawal daripada kita buat dosa. Disebut oleh ulama ada sekurang-kurangnya, secara mudahnya 3 cara. Kita amal 3 cara ni, insya-Allah kita dapat mengurangi perbuatan dosa kita. Pertama sekali disebut perbanyakkan istighfar. Tu je, tuan-tuan. Istighfar jangan tinggal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam masa kita istighfar, tiap-tiap masa kita taubat. Ya Allah, aku taubatlah pada dosa. Bangun pagi, minta taubat. Ya Allah, aku bertaubat pada dosa aku buat malam tadi. Malam karang, ya Allah, aku berdoa padamu, ya Allah, aku nak bertaubat atas dosa siang tadi yang aku buat. Sebab apa dosa ni, tuan-tuan, kita tak sedar bila masa kita buat. Ada hak kita sedar, ada hak dosa kita buat tanpa sedar. Bangun pagi,
Taubat, ya Allah aku bertaubat atas segala dosa malam tadi aku buat. Masuk malam maghrib, ya Allah aku bertaubat padamu ya Allah atas segala dosa. Tubu ilallah. Ya Allah aku taubat padamu dosa siang tadi hak aku buat. Baik. Yang pertama, perbanyakkan istighfar dan bertaubat. Yang kedua, ulama kata cara kita nak mengurangi dosa kita ialah kita berkawan dengan sahabat yang baik. Berkawan dengan sahabat yang baik. Cari orang baik-baik. Cari sahabat yang baik-baik. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Tirmizi, hadis Nabi. Ar-rajulun ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Lelaki itu, seseorang lelaki itu, kita boleh kenal dia dengan kita tengok agama kawan dia. Agama kawan dia macam mana? Siapa dia berkawan? Perangai kawan dia macam mana? Kita boleh tahu dia macam mana. Kalau kawan-kawan dia kaki motor, dia pun tentu ada motor besar di rumah. Kalau kawan-kawan dia kaki pancing, dia pun suka mancing juga. Gitu. Kalau kawan-kawan dia siapa? Kaki surau, kaki masjid. Dia pun tak lama tu. Dia berkawan dengan orang pergi surau, pergi masjid. Tak lama dia pergi surau masjid juga. Dia berkawan dengan orang mancing. Tak lama lepas ni dia pun mancing juga. Dia berkawan dengan orang pakai motor besar. Tak lama lepas ni dia akan beli juga motor besar. Gitu tuan-tuan. Kawan-kawan dia ni suka apa? Suka apa? Aksesori kereta ni tuan-tuan. Tak lama dia pun sama juga tuan-tuan. Macam ibu-ibu tuan-tuan, orang perempuan. Kawan-kawan dia kalau suka pada decoration rumah, dekor rumah. Dalam grup WhatsApp tak ada cerita lain, duk cerita tunjuk dekor rumah, tukar lapu tu, tukar lapu ni. Tak lama rumah dia pun sama tuan-tuan. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Dia tengok pengaruh kawan. Baik, yang ketiga tuan-tuan, mudah je yang ketiga ni tuan-tuan. 3 perkara ni mudah buat, tak payah pun nak kurangkan dosa. Yang ketiga kata ulama ialah perbanyakkan doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hadis riwayat Imam Tirmizi kata Ummu Salamah kata ini antara doa yang Nabi sering baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita duk baca dalam tahiyat akhir. Sebelum kita bagi salam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, kita tambah. Hadis Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Perbanyakkan doa ini tuan-tuan. Apa maksud doa ni? Wahai yang membalik-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikkan hati. Siapa? Allah lah. Allah Ta'ala boleh balik-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Kalau kita baca ala dinik wa ala ta'atik, atas agamamu dan juga atas ketaatan kepadamu. Itu maksud dia. Kita berdoa, ya Allah, kamu ni boleh membalik-balikkan hati. Betul ke Allah Ta'ala boleh membalik-balikkan hati? Satu hadis Nabi sebut, al-qalbu biyadir rahman yang qalibu kaifa yasha. Hati manusia itu ada dalam genggaman Allah, dia boleh balik-balikkan macam mana dia nak. Jangan kita rasa sombong kita boleh kontrol sendiri hati kita. Tak, Allah Ta'ala boleh pegang, boleh hati kita boleh balikkan. Tiba-tiba je rasa tak suka pada orang tu, Allah Ta'ala boleh buat. Tiba-tiba je rasa suka pada orang tu, Allah Ta'ala boleh buat. Ni manusia ni tuan-tuan. Dulu Masya Allah dia baik sungguh, dia suka pak sungguh tuan-tuan. Tiba-tiba dengar cerita bergaduh dua tu. Macam mana boleh jadi bergaduh? Kita tengok mustahil tuan-tuan. Boleh jadi tuan-tuan. Itu maksudnya Allah Ta'ala pegang. Dulu tuan-tuan sayang Masya Allah, sayang sangat-sangat. Tiba-tiba jadi rasa benci tuan-tuan. Siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat. Kalau Allah Ta'ala tak ada benda tu tuan-tuan, tak ada kuasa tu tuan-tuan, tak ada manusia bercerai atas muka bumi ni. Sebab orang hak kahwin tu tuan-tuan, tentu atas dasar rasa cinta, rasa sayang. Asalnya sayang, cinta. Tapi kenapa lama-lama cerai? Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala yang pegang hati manusia ni. Dia boleh balikkan macam mana dia nak.
Sebab tu Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah doa-doa ini, tuan-tuan. Antara doa yang sering juga Nabi baca selepas daripada sebelum bagi salam. Nabi baca sebelum bagi salam macam tahiyat akhir tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Itu juga doa yang sering sangat Nabi baca. Maka doa-doa yang sering-sering Nabi baca ni kita ambil, cari, kita amal, tuan-tuan. Amal. Kadang-kadang orang kita ni dia suka baca doa panjang-panjang, tuan-tuan. Panjang-panjang doa. Baca pula jadi apa, kelang kabut sebab panjang, hafal. Kita ni kan hafal, tuan-tuan. Doa orang Melayu ni kebanyakan dia hafal, tuan-tuan. Dia tak faham pun dia hafal. Kadang-kadang panjang sangat, tuan-tuan. Maksud pun tak faham. Carilah doa Nabi yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas, amalkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi banyakkan doa-doa Nabi. Kalau tuan-tuan tengok doa-doa maksud ini, dia pendek-pendek je. Dia tidak menyusahkan. Ni kita ni berbunga-bunga ayat dia. Payah sikit orang kita ni, suka pada ayat berbunga-bunga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu di sini pada pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita habis bab taubat. Kita boleh belajar, kita boleh faham bahawa manusia tidak akan lepas daripada buat dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh belajar, kita boleh faham juga, kita boleh ingat juga bahawa pintu taubat Allah ini sentiasa terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala paling suka pada hamba-Nya setelah dia buat dosa, dia taubat. Seolah-olah menunggu-nunggu hamba-hamba dia untuk bertaubat. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita boleh faham juga bahawa kita jangan rasa dosa yang kita buat itu tidak ada ruang pengampunan daripada Allah. Sentiasa ada pengampunan, ruang untuk diampunkan. Dan yang keempat juga kita boleh belajar, andai kata orang datang minta kepada kita panduan-panduan, maka kita sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah sentiasa memaafkan hamba-Nya. Dan kita kena faham juga bahawa pintu keampunan Allah ini bukan hanya diberikan kepada orang yang baik-baik saja. Siapa saja yang minta, Allah Ta'ala akan beri. Allah Ta'ala pasti akan beri pada mereka yang meminta, andai kata si peminta itu kenal Allah. Andai kata si peminta itu sedar tentang kebesaran Allah. Andai kata orang yang minta ampun itu sedar tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti dulu di sini dan insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.